Assalamualaikum, saya Saurah Awi dan saya sekarang bersama pengedar saya, Puan Isma, dan saya datang kat sini sebenarnya saya nak buat rawatan bekam dengan beliau. Selain rawatan bekam, akupuntur juga. Ini bukan kedai Isma tapi ini ialah kedai suami dia. Okey, pengalaman saya, bermulanya saya dah tahu bekam tu sangat bagus, tapi pengalaman pertama saya ialah masa saya duduk rumah mak saya, dan masa tu saya zaman susah lah. Orang tu datang ke rumah, dia buat rawatan sebab untuk kutip derma untuk madrasah. Jadi dia tengok muka saya, dia kata, Puan, muka Puan macam ada masalah resedung, dan saya rasa saya dapat anggap Puan ni ada sakit migrain. Dia cakap macam tu, sakit kepala. Jadi rawatan yang paling bagus ialah sunnah. Dia kata rawatan bekam. Tapi masa tu kan saya dalam keadaan duit tak berapa banyak, tapi saya macam nekat untuk buat rawatan. Saya nak cuba tu pertama kali, dan masa saya buat tu saya tanya satu kap berapa. Saya kalkulate sikit-sikit lah, cukup tak duit saya untuk bayar. Tapi orang tu dia sangat baik hati dan dia sebenarnya nak membantu je. Jadi saya rasakan, ya Allah, bagusnya orang ni. Dan masa tu ialah pertama kali saya kenal istilah bekam. Maksudnya bekam yang digunakan dia pakai pisau cukur tau. Masa guna pisau cukur tu hanya orang yang pandai je tau yang boleh buat. Dia pertama dia agak berbahaya kalau orang yang tak mahir, dia boleh melukakan kita punya lapisan kulit. Sebab lapisan kulit kita kalau tak betul-betul dia terkoyak, nanti darah tak boleh berhenti. Macam mana dia buat yang pisau cukur tu? Yang itu ialah kemahiran dia. Dia mula-mula dia botakkan kepala saya. Bukan botak semua, tak. Dia kata dia minta izin, boleh tak saya botakkan dalam 50 sen je. 50 sen. Jadi saya kata okeylah, sebab saya nak sihat. Jadi saya rasa macam okey, untuk sihat saya kena korban lah. 50 sen pun 50 sen lah botak. Jadi kan, tapi ada sesuatu yang sangat seronok. Dia pergi macam dia turis benda tu dan pada kulit kepala. Saya tak ingat saya buat beberapa tempat, tapi ada satu tempat tu dia buat memang sangat best. Tak rasa. Dia macam rasa lipas-lipas angin je tu, macam gatal-gatal. Dia rasa gatal tapi memang tak sakit. Dan masa tu darah sangat banyak. 3 suku kap tu penuh dengan darah. Dan dia kata, banyaknya Puan darah ni. Tapi tahu tak, sampai dah siap proses tu, sebab saya bukan bekam kat kepala je, dekat badan semua. Lepas tu saya tanya, cukup tak duit saya? Cukup tak duit saya? Jadi saya tambah sikit-sikit tau. Dan dia sangat kesian. Sebab masa tu saya tak ada duit. Saya macam, saya kena kira-kira, okey cukup lah, tambahlah kak, tambahlah. Faham tak? Saya feel sebab rasa saya orang susah tapi saya nak sihat. Dan sebab saya pandang satu benda je, dalam sunnah ada kejayaan. Dan itulah punca kenapa saya suka bekam. Dan yang kap tadi tu, dia sangat macam banyak 3 suku. Dan selepas siap saya bekam, tahu tak apa yang berlaku? Darah tu saya tak boleh kerat dengan pisau. Ya, dia jadi seketul macam gitu kan. Dia macam kuih. Ya, bergumpal. Dia memang tak boleh dikerat dengan pisau, tak boleh buat apa pun tak boleh. Dan memang saya buang. Memanglah buang ke parit depan rumah kan. Tapi itulah daripada dalam hati saya, ya Allah, sebanyak ni darah kotor yang dikeluarkan daripada badan kita. Bayangkan dekat kepala. Itulah menyebabnya salah satu kenapa kadang-kadang kita migrain. Dekat badan kita pun sebenarnya ada darah yang memang kita kena keluarkan. Cara keluarkan dengan bekam macam tu. Dan lepas daripada proses bekam tu, apa yang Kak rasa? okey, lepas tu saya rasa sangat ringan badan dan jarang sakit kepala. Sebab sakit kepala tu dia sangat berbahayalah, dan dia boleh membunuh sebenarnya. Ibaratnya senang cakap, dia boleh, tekanan darah tinggi sangat bagus buat bekam sebenarnya. Sebab tekanan darah tinggi tiba-tiba boleh membunuh kita tanpa kita sedar. Bayangkan rawatan bekam dicampur dengan rawatan JM holistik. Nampak tak kesan dia sangat? Alhamdulillah lah pada saya. Ada lagi satu. Itu ialah rawatan yang menggunakan pisau cukur. Tapi itu saya buat 2 kali. Dan rawatan yang saya buat dengan Isma ni ialah rawatan dengan menggunakan jarum. Saya dah buat 2 kali dengan dia. Pertama, dia buat rawatan bekam berserta dengan ruqyah. Itu keistimewaan Puan Isma. Kenapa saya datang kat sini? Sebab dia rasa macam, ya Allah, bestnya sambil dia ruqyah kita, dia buat rawatan bekam. Dan sekarang ni, hari ni saya datang lagi sekali untuk buat rawatan bekam berserta akupuntur juga. Okay, siapa yang berminat untuk buat rawatan bekam di Pasir Gudang, boleh datang berjumpa dengan dealer saya. Dan dia ni dealer JRM yang boleh COD ke rumah.
rawatan bekam saya tak pasti dia boleh buat kat rumah. Saya rasa tak kot. Sebab dia ada peralatan yang menggunakan elektrik kan. Takkan dia nak angkat-angkat, kecuali lah kalau dia mahir pakai pisau cukur tu. Tapi saya rasa dia tak berani sangat. Betul? SOP sekarang lepas PKP, kita dah dikeluarkan SOP untuk lebih bekam ni lebih kepada medik punya. So kita di bawah KKM kan. So memang nak keluarkan bekam untuk selepas PKP ni agak struggle juga. Kita nak siapkan apa semua kan. Kita punya kelengkapan kita kena cukup. Sekarang pun kita tak pakai bekam biasa yang kita cuci biasa tu. Semua kita pakai bekam, pakai buang. Kalau panca memang kita satu jarum untuk seorang sajalah, lepas tu buang. Kita tak pakai benda yang sama. Untuk blade tu memang kena ada orang yang mahir. Kalau dulu kita buat, tapi bila banyak kes sebenarnya yang tak terlatih, mungkin bukan bawah KKM, jadi adalah sesetengah tempat lah. We make sure pada kalau dapat cari, tak kisah kat mana pun, kita nak hidupkan sunnah, macam-macam kita boleh cuba kan. So orang yang ada keahlian tu, kita kalau dapat cari yang betul-betul lah. So make sure dia ada sijil ke, dia terlatih ke. Jangan kita, sebenarnya bekam tak susah pun nak buat, orang biasa pun boleh buat. Cuma dia punya pengetahuan dia, lepas tu cara dia buat tu macam mana. Yang penting bersih. Okay. Jom kita berbekam. Alright. Jom.